Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Anisah Awani binti Mak Nurudin, nombor matrik A167855 daripada Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya di bawah penyeliaan Dr. Izzah Suryani binti Arsyad. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk tesis saya iaitu Pandemik Black Death di Timur Tengah dan kesan terhadap kehidupan sosial. Pengenalan. Pada abad ke-14 telah muncul satu wabak yang dikenali sebagai The Black Death atau Ta'ud Al-Aswad Al-Kabir. Di antara tahun 1346 sehingga 1353 iaitu dalam tempoh 7 tahun, wabak ini telah melanda benua Eropah, Afrika dan Asia. Wabak ini telah menjangkiti sesiapa sahaja tanpa mengira umur, agama, jantina maupun status. Menurut tokoh sejarawan dan pemikir Islam yang terkenal sekitar abad ke-14 iaitu Ibnu Khaldun mengatakan peradaban di timur dan barat yang didatangi oleh wabak telah merosakkan negara dan menyebabkan penduduk lenyap. Kesan daripada wabak ini dianggarkan seramai 75 sehingga 200 juta populasi manusia telah mati akibat wabak ini. Permasalahan kajian. Pada pertengahan abad ke-14, wabak yang dikenali The Black Death telah melanda benua Eurasia iaitu benua Eropah dan benua Asia. Wabak ini pada dasarnya lebih dikenali dalam sejarah Eropah kerana kesannya terhadap penurunan populasi yang mendadak sebanyak 20 juta. Namun, isu wabak ini bukan sahaja melanda Eropah, malah turut melibatkan negara-negara Islam di Timur Tengah. Kesan wabak di Timur Tengah ini bukan sahaja menyumbang kepada pengurangan populasi manusia, bahkan turut menunjukkan kehancuran kehidupan manusia yang luar biasa sehingga membawa kemiskinan terhadap masyarakat Timur Tengah. Faktor pengurangan penduduk yang berpanjangan disebabkan wabak inilah menjadi sudut penting bagi sejarah sosial dan ekonomi Mesir dan Syria. Justru kajian ini dijalankan untuk mengetahui tentang wabak Black Death dan kesan penularan terhadap perubahan demografi kehidupan sosial di Timur Tengah khususnya Mesir dan Syria. Objektif bagi kajian ini yang pertama adalah mengenal pasti tentang pandemik Black Death, yang kedua meneliti kemunculan wabak di Timur Tengah dan yang ketiga menilai kesan dari aspek ekonomi dan sosial. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan menggunakan kaedah keperpustakaan dan analisis data. Dapatan hasil kajian mencapai objektif kajian. Analisis pertama, mengenal pasti wabak pandemik Black Death. Black Death merupakan wabak berskala pandemik yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Jika melihat kepada istilah pandemik, ia merujuk kepada satu wabak yang menyerang dalam skop yang lebih besar dan tidak terhad kepada sesuatu komuniti atau daerah semata-mata. Wabak ini boleh mengancam kawasan yang lebih luas seperti negeri, negara, benua atau mungkin juga di seluruh dunia jika terus dibiarkan melarat. Wabak ini disebarkan oleh miasma iaitu udara kotor atau pesakit yang dijangkiti wabak tersebut. Negara-negara yang dijangkiti termasuklah China, India, Iran, Mesir, Jerman, Itali, Perancis, Inggeris, Norway, Rusia dan beberapa lagi negara Eropah Timur. Ia dikatakan bermula di Asia Tengah iaitu di China dan ejen pembawa wabak ini adalah tikus. Wabak penyakit ini disebabkan oleh bakteria yang dinamakan Yersinia pestis. Ia disebarkan melalui gigitan kutu yang hidup di celah-celah bulu tikus yang tadi saya ada tunjukkan ada gambar. Dan apabila seseorang itu terkena jangkitan, bakteria akan membiak dan membentuk benjolan ataupun bengkak yang dikenali sebagai bubus. Ia tumbuh di sekitar leher, ketiak dan kelamin yang kemudian bernanah dan mengeluarkan darah.
Mereka yang dijangkiti akan mati dalam tempoh 4 hingga 5 hari sahaja. Benjolan ini berwarna tumpuk-tumpuk gelap dan menunjukkan kesan mengelepuh dan ia merupakan tanda jelas kematian sesuai dengan namanya iaitu The Black Death. Seterusnya, bentuk wabak. Kesan wabak yang disebabkan oleh bakteria Yersinia pestis boleh berlaku dalam 3 bentuk, di mana wabak Black Death ini sering dikaitkan dengan bentuk bubonik. Mereka yang dijangkiti akan menunjukkan kesan pembekakan iaitu bubus tadi disebabkan terkena gigitan dari kutu yang dijangkiti bakteria Yersinia pestis ini. Wabak ini juga boleh berlaku dalam bentuk septikemia yang diikuti dengan gejala seperti demam panas, muntah, sakit perut, pendarahan dari mulut dan hidung. Seterusnya, ia juga boleh berlaku dalam bentuk pneumonia kerana cara penyebarannya yang sangat cepat dari manusia ke manusia. Bentuk jenis ini akan menyerang paru-paru sehingga mengakibatkan kegagalan pernafasan yang boleh membawa maut. Black Death di Eropah. Ia berlaku pada abad ke-14 iaitu pada bulan Oktober 1347. Pada tahun 1347 sehingga 1351, ia merupakan tempoh yang sangat buruk dalam sejarah Eropah kerana 1/3 populasi telah terkorban iaitu kira-kira 20 sehingga 25 juta manusia. Punca wabak ini masuk dan tersebar ke Eropah disebabkan oleh 12 kapal dari Genoa yang dipercayai telah dijangkiti dengan wabak Black Death yang berdagang di Kaffa dan berlabuh di pelabuhan Messina di Sicily, Itali. Analisis 2. Wabak Black Death di Timur Tengah. Wabak ini melanda Timur Tengah menjelang musim Nuruh pada tahun 1347. Di mana bandar pertama yang dijangkiti adalah Kota Iskandariah Mesir melalui perdagangan dengan Konstantinopel. Ini kerana pada ketika itu Iskandariah merupakan tempat pelabuhan utama dengan pedagang dari luar. Wabak ini telah berlaku serentak di beberapa kawasan Timur Tengah seperti di Lebanon, Syria dan Palestin, termasuklah juga kawasan Ashkelon, Acre, Jerusalem, Sidon, Damsyik, Homs dan Aleppo, Syria. Menurut Badruddin Al-Aini iaitu tokoh sarjana Islam menyatakan bahawa wabak ini melanda Mekah pada tahun 1349 melalui jemaah yang menunaikan haji pada tahun tersebut kerana mereka ini dipercayai telah membawa wabak bersama mereka sepanjang menunaikan haji. Analisis 3. Kesan terhadap masyarakat Timur Tengah dari sudut ekonomi dan sosial. Kesan sosial yang pertama adalah kekurangan tenaga buruh. Sebagaimana contoh yang dapat dilihat, Kota Iskandaria asalnya memiliki kira-kira 12 sehingga 14,000 pekerja di kilang tekstil. Namun disebabkan wabak ini dilaporkan hanya tinggal 800 orang sahaja. Seterusnya, di perkampungan Palestin seperti di pinggiran bandar Gaza, Amir ataupun ketua bersama pengikutnya terpaksa berusaha untuk merekrut untuk mengambil lebih ramai pekerja, mengusahakan pertanian dan menjanjikan separuh daripada hasil tuaian. Namun mereka tidak menjumpai sesiapa untuk menolong mereka. Yang seterusnya adalah masalah kebuluran, di mana masyarakat Timur Tengah tidak mendapat bekalan makanan yang mencukupi disebabkan masalah kemarau berpanjangan dan banjir. Selain itu, disebabkan oleh kos pekerja yang melambung tinggi, tuan tanah tidak mampu membayar gaji pekerja menyebabkan tanah-tanah tidak dapat diusahakan, mengakibatkan tiada sumber bekalan yang boleh disalurkan kepada penduduk. Menurut Al-Maghrisi, penduduk Mesir mengalami kemiskinan pada separuh pertama abad ke-15, terutama di Mesir Hulu, kerana mereka tidak memiliki hasil dan barangan keperluan yang mencukupi. Kesan sosial yang ketiga adalah hasil cukai berkurangan. Contohnya di wilayah Ashur iaitu di Mesir, cukai tanah biasanya dapat dikumpulkan sekitar 6,000 orang. Tetapi semasa Black Death ini melanda, cukai yang dapat dikumpulkan hanya 116 orang sahaja. Yang keempat adalah berlaku penghijrahan penduduk luar bandar.
Penghijraan ini berlaku disebabkan oleh faktor ingin melarikan diri dari keadaan agraria yang menindas dan ingin mengelakkan diri daripada wabak serta ingin memperoleh gaji yang lebih tinggi di bandar-bandar. Kesan daripada penghijraan penduduk bandar ini menunjukkan pola penurunan yang berterusan pada separuh abad ke-14 sehingga abad ke-15. Yang seterusnya, kesan dari sudut ekonomi. Pertama, nilai dinar emas turun. Di Kahirah, dinar emas merosot pada nilai relatif dengan dirham perak, di mana satu dinar emas bernilai 15 dirham perak. Sedangkan sebelum wabak ini melanda, nilai asal bagi satu dinar emas adalah 20 dirham perak. Yang seterusnya adalah kenaikan harga industri makanan. Disebabkan atas permintaan tinggi untuk produk makanan, secara tidak langsung kos upah buruh juga turut meningkat. Kilang-kilang menghadapi masalah kekurangan pekerja dan disebabkan itulah makanan proses seperti gula, roti dan daging juga turut meningkat. Barangan seperti perabot, pakaian dan peralatan memasak dijual dengan harga yang murah kerana masyarakat lebih mengutamakan makanan berbanding dengan barangan seperti ini. Yang ketiga adalah kenaikan harga ubat-ubatan. Kebanyakan pasaran ditutup kecuali komoditi perubatan. Orang Mesir terpaksa membayar harga yang tinggi untuk barangan seperti kemenyan, kapur barus dan buah palaga. Harga gula juga turut meningkat sebanyak 23 sehingga 27 dinar. Sedangkan harga biasa sebelum wabak ini melanda hanya 6.4 dinar sahaja. Harga gula ini meningkat disebabkan ia dipercayai boleh mencegah dan merawat wabak. Selain itu, barang keperluan lain seperti buah semangka, buah persiria juga turut meningkat. Yang terakhir, yang boleh dapat disimpulkan, pandemik Black Death merupakan satu wabak atau penyakit yang pernah melanda dunia pada abad ke-14. Wabak ini bukan sahaja menyerang negara barat, malah ia juga tidak terkecuali menyerang negara-negara Islam, terutamanya di Timur Tengah. Kemunculan wabak ini telah mengubah demografi sesebuah negara dan memberi tamparan yang kuat dalam kehidupan masyarakat di dunia Islam. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.